Assalamualaikum, welcome to Nazwa Channel Syamil. Alright, hari ni apa yang Nazwa nak buat adalah podcast cerita seram. Cerita-cerita seram ni adalah cerita yang Nazwa sendiri alami. Bukan Nazwa cari dekat internet ke apa, tak. Ini pengalaman Nazwa sendiri. Okay, so mana-mana yang baru join YouTube channel saya, boleh je korang tekan butang subscribe, like, comment and share. Dan jangan lupa turn on notification korang untuk dapatkan segala info-info video terbaru daripada saya. So, apa tunggu lagi? Sebelum kita mulakan podcast kita, jom kita layan intro dulu. Rolling. So, seperti yang kita cakap di awal tadi, kita akan bercerita kisah-kisah seram saya sendiri alami. Okay. Yang cerita seram yang pertama yang saya nak share dengan korang adalah ada satu hari tu kami tingkatan berapa saya dah tak ingat. Waktu tu sekolah menengah di Pahang. Okay, saya tak ada beritahu tempat dia kat mana. Saya dapat cerita ni daripada kawan saya yang telah menyertai perkhemahan badan beruniform. Kan dulu kita ada kelab macam Bomber, Puteri Islam, Kadet Remaja Sekolah, PBSM, dengan satu lagi tu pengakap. Kita ada 5, masa tu sekolah saya ada 5 badan uniform. Jadi kita masa tu ada buat perkhemahan. Nak dijadikan cerita, kawan saya kata macam malam tu ada satu pertandingan yang telah dibuat oleh pihak sekolah lah. Pertandingan memasak. Pertandingan masak biasalah, kalau kita orang yang perempuan-perempuan ni mesti kan suka punya kan. Yang Puteri Islam lah, kami Puteri Islam masak ikan patin masak tempoyak. Nak dijadikan cerita, kami nak hias ikan patin tu dengan bunga. Jadi adalah kawan saya ni dekat belakang sekolah tu. Belakang sekolah tu memang kira kawasan hutan. Memang kawasan hutan sangat. Dekat situ ada satu pokok, macam pokok ara tak silap saya, besar sangat pokok tu. Tapi dia dekat ni pokok ara, tapi dekat sebelah tu ada pagar. Dia dah pagar dengan pagar besi. Tapi dekat situ ada satu bunga cantik. Ada bunga. Jadi tanpa fikir panjang, saya punya kawan ni pergilah ambil bunga. Lepas tu dah siap semua, tak tahu macam mana terpandang dekat pokok tu, pokok yang besar tu. Tahu tak apa? Kau nak tahu tak apa yang kita nampak? Kawan saya nampak ini tau. Saya nak cerita pun seram lah je. Sebab duduk seorang ni, saya nak cerita pun tak apalah untuk korang, saya cerita juga. Apa yang kita nampak adalah seorang gadis, tak kata gadis ke kan? Cantik, baju putih. Cantik ke? Atau senang dia cerita, kita panggil dia, kita namakan dia sebagai Cik Ponti lah. Cik Ponti. Cik Ponti tu tengah bergayut dekat atas pokok. Cik Ponti tu tengah bergayut atas pokok. Ada seorang jaga sekolah tu, dia sempat bawa ni macam kamera video kan, video kamera tu, dia rakam kita orang tu. Sempatlah dia terakam gambar Cik Ponti tadi. Apa lagi, masing-masing bergegas lari balik ke Dewan. Memang nak dijadikan cerita, jangan terlampau berani lah sebenarnya. Even ada orang teman pun, saya rasa semuanya tak berani. So, itu first cerita seram yang saya kongsikan dengan korang. So, stay tune untuk cerita seterusnya. Jom kita ke cerita kedua. Cerita kedua ni, saya rasa korang boleh ambil pengajaran daripada kisah ni. Orang tua-tua dulu kata, tolong jaga mulut. Jangan disebabkan mulut, badan binasa. Pernah dengar pepatah, kerana nila setitik, rosak susu sebelanga, betul? Macam ni cerita dia. Masa sekolah dulu, kita kan ada subjek tambahan macam tasawuf Islam, ICT dengan perdagangan. ICT dan perdagangan serta tasawuf Islam ni
pilihan, subjek pilihan. Jadi saya tak ambil, tiga-tiga tak ambil. Nak dijadikan cerita, kelas saya tu kelas tengah. Okey. Saya kelas tengah. Jadi ada yang ambil ICT, ada yang ambil perdagangan, tapi yang ramai ambil perdagangan lah. Sebab ICT ni dulu dia lebih pada bahasa Inggeris. Banyak pada bahasa Inggeris, banyak komputer kan. Jadi nak dijadikan cerita, berbelit pula. Nak dijadikan cerita, saya ikutlah budak-budak ICT ni tadi. Sebab kalau ikutkan budak-budak ICT semua kena bergerak ke makmal komputer yang ada di belakang bangunan sekolah. Tapi tiba-tiba time tu cikgu pendidikan ICT tu ada meeting dengan bilik guru, dalam bilik guru lah. So kita orang semua ni ada seramai dalam lebih kurang 8 atau 9 orang macam tu, naiklah ke perpustakaan. Waktu pun dah nak balik dah, lagi 2 jam, sejam macam tu, sejam ke 2 jam macam tu nak balik. Masa dah nak balik dah lah, tinggal 2 masa. Dulu sekolah-sekolah kan panggil 1 masa, 2 masa, betul. Tapi masa tu ICT tu 2 masa. Jadi duduk di perpustakaan tu boring lah. Okay, dan nak cerita kan, dalam perpustakaan ni ada satu bilik guru ICT tu. Cikgu duduk dalam tu kalau ikutkan sebenarnya, tapi sebabkan dia pergi meeting, dia terlupa nak tutup pintu tu. Pintu bilik dia tu dia lupa nak tutup. Kebetulan dekat dalam bilik tu, dekat dengan pintu dibuka tu ada cermin. Okay, ada cermin petak. Ada cermin petak. Jadi mungkin dia nak buat tengok muka dia ke apa, tak tahu. Okay, nak dijadikan cerita, kita orang duduklah dekat depan tu. Okay, berdepan dengan bilik guru tadi yang terbuka tu, ada satu meja kecil, meja petak kan, untuk kita orang duduk belajar kan, untuk baca buku, untuk buat nilam kan. Lepas tu duduk dekat situ, adalah seorang kawan saya yang lelaki ni, saya tak boleh namakan dia, saya namakan dia macam saya namakan dia Saiful lah. Okay, Saiful ni dia pergilah menyanyi satu lagu yang saya nak sebut tajuk lagu pun saya takut tau. Okay lah, saya cakap lah macam mungkin lagu ni pernah viral sebenarnya. Pernah lah orang cakap memang lagu ni lagu berhantu pun, betul tak? Lagu Ulik Mayang. Allah, bergemang saya cerita dengan korang pun saya rasa bergemang tau. Okay, lagu Ulik Mayang. Lagu tu memang perasan tak dalam lirik lagu Ulik Mayang ni dia tak sebutkan puteri ganjil. Puteri yang ganjil kan. Dia sebut puteri genap je. Sebab ada kisah sebaliknya, ada kisah lagu tu. Yang si Saiful ni pun gatal menyanyikan lagu tu. Kami duduk dekat situ, kami tegur dia mula-mula. Kami cakap dengan dia, jangan nyanyi lagu tu, bahaya kita cakap kan. Sebab ini sekolah, kawasan sekolah tu memang kawasan keras. Kawasan keras sebab belakang sekolah adalah hutan, kawasan hutan. Kawasan boleh kata hutan atau kelapa sawit jugalah macam tu. Okey, lepas tu nak dijadikan cerita, dia pergi menyanyi lagu tu, sedap hati dia lah, suka hati nyanyi lagu tu. Sekali adalah seorang kawan saya ni, saya namakan dia Amira. Okey, Amira ni dia jenis yang lemah semangat tau. Dia lemah semangat, dia mudah nampak. Senang cerita mudah nampak lah. Lepas tu tak tahu macam mana kita orang semua terpandang satu cermin yang tadi. Kan saya cakap mula-mula tadi ada cermin dekat dalam bilik guru tu. Masing-masing ternampak ada benda putih melintas. Wow, benda putih tu melintas, kami semua terdiam, speechless, tak tahu nak cakap apa. Masing-masing lari keluar, duduk dekat luar perpustakaan. Masing-masing dah tak berani. Okey, sampai dekat luar perpustakaan, kami marah Saiful. Cakap, kenapa menyanyi lagu tu? Tengok sekarang apa dah jadi. Amira ni tadi menggigil-gigil badan dia. Sebab dia takut, terlampau takut. Saya pun kalau kena dekat saya, yang jenis, okey, kata saya pun sebenarnya lemah semangat juga tau. Memang cepat nak mudah terasa, mudah takut nampak benda tu. Macam saya cakap, ini pengajaran lah. Jangan disebabkan orang lain yang terasa sakit dia. Okay? Jangan disebabkan mulut awak,
kita semua dapat sakit. Itulah sebabnya. Jadi pengalaman ni sebenarnya tak sengaja saya kena, disebabkan saya berada dalam kumpulan kawan-kawan saya tu, duduk sara dengan mereka. So saya pun ternampak sekali benda tu. Of course saya rasa menggigil juga. Balik rumah tu memang demam lah. So saya tanya dengan guru kat situ. Guru kat situ cakap memang kawasan sekolah tu memang kawasan yang agak keras. Kawasan yang agak keras. So nak dijadikan cerita, korang punya mulut tolong jaga. Kadang disebabkan mulut korang tu lah yang membuatkan benda-benda yang tak sepatutnya ni terjadi. Okay, so stay tune untuk terakhir lah kot yang saya nak share dengan korang. Cerita pasal saya dah habis sekolah masa tu. Saya dah habis sekolah dan saya dah bekerja di waktu ni di Negeri Sembilan. Saya bekerja sebagai orang yang kutip wakaf lah, pekerja wakaf kan. Lepas tu saya tinggal di Negeri Sembilan, tempat dia di Seremban Jaya. Saya tak boleh nak mention tempat ni. Okey, minta maaf. Saya tinggal di Seremban Jaya. Masa tu saya tinggal dengan seorang kakak. Seorang kakak ni dia bekerja sebagai pengawal keselamatan. Jadi ada satu hari tu macam dia tak kerja masa tu, dia bercuti dan saya pun baru balik kerja. Baru balik kerja, mandi-mandi macam biasa, mandi, makan, kita orang lepak-lepak, tengok TV semua. Lepas tu dalam 11 lebih dekat pukul 12 jugalah, 11.50 macam tu, saya cakap dengan kakak tu. Saya namakan dia sebagai Kak Ju. Kak Ju, jom kita masuk bilik lah, kita tidur. Masa saya bilik lain, Kak Ju bilik lain. Bilik saya masa tu, korang perasan tak kalau macam rumah yang ada plywood, orang panggil plywood, saya tak tahulah korang panggil apa, papan yang nipis tu. Bahagian bawah lantai tu tak terkena plywood, maksudnya ada lubang. Ada lubang. So situ kita boleh nampak siapa yang berjalan. Orang dah boleh agak kan apa cerita ni kan. Waktu tu TV semua dah tutup, TV tutup, radio tutup. Lepas tu tarik langsir, masuk bilik macam biasa. Saya pun rebahkan badan atas katil, sambil golek nak tidur tu kan. Golek sana, golek sini. Sekali saya tertoleh ke belah ni tadi mula-mula saya menghadap ke dinding. Lepas tu dah puas menghadap ke dinding, tak ada tidur, saya hadap pula ke sebelah sini. Yang sebelah plywood terbuka tu, yang ada lubang tu, korang nak tahu tak apa yang saya nampak? Berderau. Apa yang saya nampak adalah saya mula-mula dengar, baru nampak. Dengar bunyi orang berjalan. Boleh imagine tak? Lantai tu lantai simen macam kita ni, lantai simen biasa. Cuma papan plywood. Sebab rumah 2 tingkat. Masa tu rumah orang panggil rumah kedai. Duduk rumah kedai. Lantai tu lantai biasa, lantai simen, tapi boleh tak korang bayangkan jalan sikit punya kuat, bunyi selipar. Pumpang jalan. Macam orang tengah mengamuk. Hentak kaki kuat gila. Macam tu. Lepas tu saya pun pelik lah. Saya dah pejam mata kan. Apa benda, siapa pula jalan? Takkan kakak yang sebelah ni berjalan pula? Takkan berjalan macam tu, macam mengamuk kat orang kan? Apa hal pula? Lepas tu apa yang saya terpandang? Kaki. Kaki saja tau. Kaki saja. Jalan. Kaki dia tu warna hitam. Kaki dia warna hitam guys. Saya terkejut, terpintas lalu saya. Mengucap panjang saya. Astaghfirullahalazim. Lepas tu dalam beberapa minit lepas tu, dalam 2-3 minit, saya beranikan diri, saya bangun. Saya cakap dalam hati, siapa yang lalu tadi kan? Lepas tu nampak kaki. Saya fikir takkanlah kakak ni pula yang bangun. Dah sebab masa tu dah pukul 12 lebih. Dah 12 lebih kan. Saya bangun jalan. Saya tuju kat pintu saya buka pintu slow.
Mula-mula sekali saya pandang adalah bilik kakak yang sebelah saya tadi, belakang tu. Saya tengok tutup pintu bilik dia. Lepas tu okey lah, puas hatilah saya pergi pula tengok kat bahagian depan ni. Kan saya dah cakap tadi langsir tu saya dah tarik betul, saya dah tutup kan. Sekali saya keluar saja daripada bilik tu, saya nampak langsir tu terbuka balik. Gitu. Dia dah tarik sendiri langsir tu. Saya pelik. Saya cakap, aku rasa tadi aku dah tutup langsir ni, macam mana dia boleh terbuka balik kan? Pelik kan? Macam mana langsir yang dah ditutup tadi boleh terbuka balik dengan sendirinya tanpa ada orang tarik? Okey, saya pun tanpa ni tak apalah, cakap mungkin angin kot yang tarik kan. Saya tariklah langsir tu balik. Tarik balik langsir, tidur macam biasa. Bangun pagi esoknya, saya sajalah borak-borak dengan kakak yang sebelah bilik saya tadi. Saya kata dengan dia, "Kak, akak mengamuk ke semalam kak? Akak berjalan kau main lagi kuat." Dia kata, "Kau merepek apa?" Dia kata, "Dik, kau merepek apa? Mana ada. Akak masuk bilik semalam akak tidur terus." Sudahlah hati saya. Sahlah benda yang aku nampak semalam. Kau boleh faham tak? Sebab tu saya cakap, akak tu tanya, "Kenapa dik, kau nampak apa? Kau dengar apa?" Saya ceritalah dengan dia. Saya cakap, "Kak, saya rasa semalam macam dengar akak berjalan macam mengamuk. Kau main kuat lagi," cakap dengan dia kan. Lepas tu saya terperasan ada kaki. Saya ingat akak yang berjalan. Akak tu cakap apa? "Kau jangan merepek dik," dia kata. "Akak kalau berjalan memang akak akan pakai selipar." Dia akan pakai selipar selipar Jepun tu, selipar jamban tu. Dia akan pakai selipar tu kalau keluar daripada bilik dia. So saya cakap dengan kakak ni, "Kak, saya rasa saya takut gila sekarang ni," saya cakap kak. Tapi saya tak ceritalah apa yang saya nampak kaki tu. Yang kaki tu saya tak cerita dengan dia. Saya dah agak okey, ada benda yang cuba nak mengganggu saya sekarang ni. Kan, saya pelik juga kalau kaki. Okey, kata tadi dengar dah suara tu dah macam orang yang pakai slipper. Tapi bila lalu kaki tu nampak macam tak pakai slipper. Macam okeylah, saya tak boleh nak buat apa dah. Tu memang apa yang berlaku dekat diri saya lah. So terpulang pada korang nak percaya ke, korang tak nak percaya ke, itu apa yang terjadi dekat saya. Okey. Saya cerita ni pengalaman yang benar. Okey. So untuk yang terakhir nantikan. Okey, untuk yang kisah terakhir ni, okey, saya tambah satu lagi lah cerita. Cerita yang terakhir ni adalah ini kawan saya sendiri yang cakap, saya tak nampak tapi kawan saya nampak. Okey, masa tu saya bekerja di Pulau Pinang. Tempat dia saya tak ada mention kan, di Pulau Pinang. Saya bekerja di Pulau Pinang. Saya tinggal di sebuah apartmen 34 tingkat. Saya tinggal di tingkat 33. Okey, masa tu boleh kata ada kisah yang tak enak sikit dah terjadi pada saya. Senang cerita, orang buat lah, orang hantar barang. Okey, masa tu kawan saya ni dia boleh nampak, dia ada kelebihan hijab dia terbuka. Okey, kita orang nak turun pergi ke surau lah untuk berubat saya masa tu. Untuk berubat, lepas tu naik lift. Saya dengan kawan saya je naik lift. Saya tak tahu macam tu, saya pun ada rasa semacam, ada rasa macam meremang dalam bulu roma saya kan, ada meremang. Lepas tu kawan saya ni tadi cakap, dia kata suruh saya istighfar lah. Saya suruh istighfar banyak kan, sebab saya pun masa tu dah macam tak tahu nak buat apa sebab kena ganggu teruk kan. Pergi turun bawah, dah turun sampai ke bawah tu dia cerita saya, dia buka cerita. Dia kata, "Tadi sebenarnya aku ada nampak sesuatu kat sebelah kau." Dia cakap dengan saya macam tu. Saya terkejut. Ya ke? Ada nampak apa? Saya cakap kan. Dia kata apa? Masa tu ada satu lembaga hitam, besar sangat dia kata. Lembaga hitam berbulu dan ya Allah, saya terbayang. Astaghfirullahaladzim, meremam. Dia warna merah, mata dia merah menyala. Okay. Lepas tu saya cakap, biar betul dia cakap, dia tak tipu, memang itu yang dia nampak. Lepas tu itu yang saya nampak juga mulut kawan saya tu kumat kamit baca sesuatu kan.
baca apa pula, takkan dia nampak. Rasa saya diam je, rupanya dia nampak benda tu. Lepas tu dia cerita lagi, dia kata sebenarnya sebelum aku nampak benda ni pun, benda sama ni aku pernah nampak dalam rumah kita. Dia cakap, sudah, saya pun berderau juga darah saya sebenarnya. Rupanya dia pernah nampak benda ni dekat dalam rumah. Masa tu dia kata saya tengah tidur dalam bilik, dia terbangun nak pergi tandas lah, dah siap pergi tandas, dah lepas hajat semua. Dia keluar daripada tandas, dia terkejut tengok benda tu ada dekat situ. Benda yang nampak dalam lift tadi ada dalam rumah tu. Ada rumah yang kita orang duduk ni tadi. Ada dekat situ. Besar sangat dia kata. Dia tanya dengan lembaga tu, dia boleh tanya. Dia boleh bercakap, dia macam, "Okay lah, kau nak apa sebenarnya? Kau siapa?" Dia tanya dengan lembaga tu, "Kau siapa? Kau nak apa?" Lepas tu lembaga tu tak jawab. Tapi dia tahu lembaga tu adalah yang mengganggu saya. Cuma saya tak perasan. Masa tu saya ada pakai satu gelang. Gelang tu masa saya bekerja di Kelantan, sebelum saya turun ke Pulau Pinang, ada dapat satu gelang. Orang cakap itu gelang adik-beradik. Antara kami 6 orang dalam rumah tu, kami ada satu gelang adik-beradik. Salah seorang daripada kawan saya tu telah menghantar benda tu dekat saya. So daripada situ saya terus berubat, dan Alhamdulillah sekarang saya dah semakin sihat. Saya dah tak ada gangguan apa-apa lagi. So cerita dekat sini, korang baik macam mana pun, kadang korang kena berhati-hati. Kadang ada je kawan-kawan korang tu yang rapat dengan korang, tapi buat korang buat sesuatu yang macam menyakitkan korang. Okey, tapi tak semualah. Mungkin saya nak terkena masa tu kan, tapi tak apa, saya maafkan dia. Okey, so apa pendapat korang dengan cerita-cerita seram saya ni? Kalau korang rasa best, korang rasa nak lagi konten-konten yang menarik daripada saya, insya-Allah nanti apa-apa video-video terbaru semua saya akan update. Okey, jom jangan lupa like, comment and subscribe, dan turn on notification korang supaya korang akan dapat semua video-video terbaru daripada saya. Okey, terima kasih kerana menonton Nazwa Channel Comel. Bye.